Laksam by Mokte. Inilah dia laksam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anda kat luar sana? Harap sihat ya. Sihat-sihat semua. Okey, ceria-ceria selalu. Okey, kembali lagi bersama Mok Teh kali ni. Nak tahu Mok Teh masak apa? Nak masak apa kali ni? Okey, Mok Teh kali ni Mok Teh nak masak, nak share kepada anda semua resipi laksam. Laksam Kelantan. Laksam Kelantan. Okey, kepada penggemar laksam Kelantan tu, okey, boleh ikut cara macam mana Mok Teh sediakan dalam video Mok Teh kali ni. Okey, ikut step by step apa yang Mok Teh sediakan dalam video Mok Teh kali ni. Okey, ni Mok Teh ni nak pergi cari barang untuk buat laksam tau. Tapi kejap lagi balik nanti Mok Teh akan sediakan laksam dan ikut cara macam mana Mok Teh sediakan. Okey, jangan lupa. Okey, jom Mok Teh nak pergi cari barang-barang laksam ni. Okey, jom. Bahan-bahan laksam. Okey, tepung beras dan tepung gandum. Okey, dua bahan ni je kita guna ya. Okey, ini tepung. Mula-mula kita ambil tepung gandum. Okey, Mok Teh guna tepung gandum cap terus. Macam tepung gandum ni terpulang lah nak je nama apa. Yang penting tepung gandum. Okey, 3 senduk tepung gandum. Okey, masukkan 3 senduk tepung gandum dalam bekas tu. Okey, lepas tu tepung beras. Okey, tepung beras ni Mok Teh guna 4 senduk tepung beras. Okey, lebihkan tepung beras sikit lah. Okey, masukkan dalam bekas juga. Satukan tepung beras dan tepung gandum tadi dalam satu bekas. Okey, alright. Lepas tu kita akan campurkan dengan sedikit garam. Okey, 1 sudu garam. 1 kecil sudu garam ya. Okey. 3 bahan ni je kita guna untuk buat laksam. Senang sangat bahan dia. 3 bahan saja. Okey, lepas tu campur dengan air. Okey, 3 cawan besar air Okey, masukkan dalam tepung gandum dan tepung beras tadi. Okey, lepas tu aduk dan kacau. Okey, masukkan lagi air. Okey, air 3 cawan besar baru ngam-ngam dengan gandum 3 senduk dan tepung beras 4 senduk tadi. Okey. Okey, aduk-aduk rata dulu Okey. Kacau-kacau biar dia tercampur semua. Okey. Ini masih berketul kita kena kacau-kacau lagi. Okey, buat laksam ni senang je, tak susah pun. Anak-anak pun suka makan. Memanglah laksam Kelantan ni memang sedap. Okey, campurkan last 3 cawan besar air. Okey, ni yang last lah. Okey, cawan yang last. Okey, Mok Teh masukkan air. Okey, kacau. Okey, nampak. Ini dia masih berketul Ini berketul ni kita kena tapis Tuskan dia. Okey. Kalau tak dia tak akan hilang ketul dia tu. Kena tapis. Okey, ikut macam mana Mok Teh buat dalam video ni Alright. Okey, kita tuskan dia, kita tapiskan dia. Okey ni. Ini tepung tadilah. Tepung nampak tepung yang kita kacau tadi tu masih berketul kan? Okey, kita tapiskan dia. Okey, tuskan. Okey, lepas tu sambil kacau. Ini tujuan untuk hilangkan ketulan dia tu. Gandum yang berketul tu. Okey. Ni nanti kita kacau-kacau sambil tekan atas tus tu. Pusing-pusing, kita tekan, nampak dia berketul kan? Okey. Bila kita tekan gitu dia hilanglah berketul dia tu. Okey.
Jadi yang kat bawah tu yang apa? Yang struktur dia yang halus lah. Kita nak yang struktur yang halus macam tu lah. Okey, habiskan dalam bekas tu Okey, habiskan. Teruskan sampai habis. Nampak tak dia berketul tu kan? Apabila teruskan macam ni, dia tak akan berketul lagi lah. Dia cantik lah. Adunan dia pun dia jadi cantik. Halus cantik lah. Tengok macam kejap lagi hasil dia. Kita tengok hasil dia kejap lagi. Okey. Tekan-tekan. Nampak dia dah hilangkan ketul tu. Okey, yang lebihan atas tu kita masuk balik dalam bekas. Sebab dia dah tak berketul tu. Okey, masukkan ni. Campurkan sekali. Okey, nampak adunan dia. Dah cantik kan? Okey, dah halus dah. Macam ni lah dia hilang dah ketul-ketulan dia tadi. Macam ni. Okey, cair macam ni lebih kurang macam gini lah. Kita dah boleh apa? Dah boleh kukus dia nanti. Lebih kurang cair macam tu. Okey. Lepas tu adunan tadi kita akan masukkan balik dalam cawan ni. Okey, dalam cawan sukatan mukti ni. Okey. Ini tujuan senang kita nak tuang dalam pengukus nanti. Kalau lebih bagus yang ada moncong dia tu. Senang. Jadi dia tak tumpah tau. Okey. Lepas tu kita guna penutup periuk tau. Penutup periuk Okey, lepas tu lumurkan dengan sedikit minyak masak. Tujuan dia supaya dia tak melekat. Okey, dah lumur minyak masak tadi, masukkan dalam pengukus lah. Masukkan dalam pengukus. Okey, lepas tu kita tuang adunan kita tadi. Adunan laksam kita tadi tu kita tuang perlahan-lahan, masukkan dalam penutup periuk. Guna penutup periuk je. Okey. Jangan banyak sangat jangan sampai dia meleleh kat tepi tu. Itu ngam-ngam lah tu. Lebih kurang macam tu, dia tak tumpah tu. Okey, dah didihkan air apa semua tu. Tutup. Okey, lebih kurang dalam 5 minit gitulah. Apabila dia dah menggelembung tu, dah boleh angkat. Dah boleh angkat lah. Nampak? Okey. Tadi dia dah menggelembung. Okey, kita boleh angkat lah. Dah macam gini dah boleh angkat lah. Dia menggelembung tepi tu. Nampak? Okey, macam ni dah boleh angkat tau. Dah cantik. Dah masak cantik. Ini panas hati-hati tau. Panas tau. Okey, kita letak ke tepi. Kita biarkan dia suam-suam kita akan gulung dia sekejap lagi, tapi kita tak boleh gulung dalam keadaan dia panas. Okey, ni dah Mak Teh dah gulung tadi Okey, kejap lagi Mak Teh videokan cara Mak Teh gulung dia. Okey, kejap. Okey, apabila dah masak tadi, kita dah kukus tadi. Okey, ni dah suam-suam kukus. Jangan terlalu dia sejuk sangat pun tak boleh juga. Kena dia suam-suam dia. Okey, kita gulungkan dia. Okey, nampak. Kita tolak perlahan-lahan, nanti dengan sendiri dia akan menggulung. Okey, nampak cantik kan? Dah jadilah laksa Mak Teh ni. Okey. Macam tu je, senang je. Nampak? Masa nak menggulung, nampak ni. Masa nak menggulung tu jangan biarkan dia sejuk baru nak gulung. Dia kena suam-suam. Baru dia melekat cantik gulungan dia tu. Kalau dia terlalu sejuk, dia tak menggulung jadinya. Okey. Nampak? Okey, ni dah jadilah laksam by Mak Teh ni. Senang je kan? Mak Teh fokus dekat-dekat tu. Okey. Lepas dah sejuk, biarkan sejuk. Okey, dah boleh potong. Okey, Mak Teh gunting. Guna gunting je senang. Nak potong dengan pisau pun boleh, gunting pun boleh. Senang. Okey, kita potong kecil-kecil, masukkan dalam mangkuk. Ini anak-anak Mak Teh memang suka. Menambah ni orang kalau makan laksam ni. Kan anak-anak je, kita pun hantu laksam juga. Okey, potong sehingga habis. Berapa nak untuk makan tu kita potong lah. Okey. Cantik kan, bulat dia tu dah jadi cantik dah laksam kita ni.
laksa ni dia lembut tu yang jadi sedap makan. Tambah dengan kuah ikan, rasa ikan tu lagi sedap. Lemak-lemak dia kan. Okey. Okey. Lepas gunting nampak. Inilah hasil lepas pada kita gunting tadi laksam kita tadi tu. Cantik kan gulungan dia tu pun. Okey, kita fokus pula pada buat kuah laksam. Bahan-bahan. Okey, kuah laksam ni nak kena ada ikan. 1 kilo ikan. Okey, 1 ulas bawang putih. 1 inci halia. 1 biji bawang besar. Setengah sudu besar serbuk lada hitam. Okey, dan 1 sudu kerisik. Kerisik ni untuk lemak-lemak dia. Okey. 3 keping asam keping. Dan last sekali 1 mangkuk besar santan. Okey, mula-mula kita bersihkan ikan dan rebus. Macam biasalah 1 kilo ikan. Ikan apa pun boleh guna boleh je ikan kembung ke selayang ke, mak guna ikan selayang. Okey, masukkan garam dan asam keping. Okey, lepas tu kita blend lah ikan tu Okey, mak ringkaskan. Okey, ni macam halia, bawang besar, okey, bawang putih tadi tu kita akan blend. Okey, sebelum nak blend tu kita potong dia dululah. Potong kecil-kecil. Tak boleh lah masuk besar gitu dalam blend. Tak, kita kena potong dululah. Okey, mak potong dulu. Potong bagi kecil-kecil. Nanti kita akan masukkan dalam blend. Kita kisar dia sampai halus. Okey, ini santan Okey, santan kita akan campurkan dengan bawang tadi masa kita blend. Mutih campur dengan bawang tadi masa blend. Okey, ni bawang yang kita dah potong kecil-kecil tadi. Okey, kita nak blend nak kisar dia. Okey, campurkan dengan sedikit santan tadi. Mutih tak campur air, mutih campur santan. Okey. Okey, lepas tu kita blend lah. Okey, ini ikan yang dah kita blend ikan rebus yang kita dah blend. Okey, mak ringkaskan Okey, tahu kan sebab apa blend ikan kan semua dah tahu. Okey, ini bahan-bahan bawang, halia dan bawang putih tadi. Okey, kita dah blend dengan santan tadi. Okey, kita masukkan dalam ikan tadi, ikan yang dah kita blend juga tadi. Okey, campurkan dia sekali. Kacau-kacau Okey. Okey, kacau. Nampak dia dah tercampur tu, nampak cantik kan. Okey, lepas tu masukkan 3 keping asam keping tadi masukkan asam keping. Lepas tu setengah sudu serbuk lada hitam. Lada hitam ni pun penyedap dia juga tau. Okey, kacau juga biar dia sebati dalam kuah tu. Okey, biar dia tercampur semua. Okey, lepas tu kita campur dengan 1 mangkuk besar santan pekat tu lah. Okey, masukkan dalam ikan tadi. Ikan yang dah di blend dalam 1 periuk. Okey, dah tercampur tu santan dan bahan-bahan tadi tu. Okey, kacau lagi. Ni masa ni hidupkan api hidupkan api perlahan-lahan lah masa ni. Okey. Nampak. Wah, kuah dia kan, bau dia pun dah sedap tau. Bau rasa ikan tu. Ini kalau ikan dia banyak lagi, ikan yang segar tu, memang sedap lah rasa dia, manis-manis ikan tu. Okey, lepas tu campur 1 sudu kecil garam. Okey, tak payah banyak lah garam sebab tadi dalam ikan tu kita dah campur garam kan. Garam masam apa semua. Okey, lepas tu masuk 1 sudu perasa. Okey, kacau, aduk-aduk sebab aduk-aduk semualah. Okey, kacau semua. Ini nampak pun dah sedap ni.
kuah dia. Okey, lepas tu ini penyedap sebenarnya, iaitu kerisik. Ada orang tak campur, tapi Mok Teh campur. Memang sedap. Campur kerisik ni dia lain tahu rasa dia. Memang dia rasa lemak dia tu lain tahu. Cubalah. Kalau nak try buat, okey, cubalah ikut Mok Teh. Mok Teh taruh kerisik. Tak taruh kerisik pun boleh juga, tapi lagi sedap taruh kerisik. Masukkan kerisik. Okey, inilah bahan-bahan yang semua kita dah campur tadi. Macam asam keping, perasa, garam, dan kerisik tadi. Lada hitam, semua dah campur semua sekali dalam ni. Ni kita akan biarkan dia perlahan-lahan, dengan api perlahan, biar dia mendidih. Okey, nampak. Dia dah mendidih tu kan. Biarkan dia seketika. Okey, lepas tu baru tutup api. Nampak. Wah, aroma ikan dia tu bau satu dapur Mok Teh ni. Memang sedapnya. Menyelerakan. Sedap betul lah bau dia. Bau kuah lemak. Kuah lemak laksam ni. Okey, lepas tu kita boleh tutup dia lah. Okey, kita fokus pada bahan-bahan sambal. Sambal lada pula. Laksam ni nak kena ada lada dia. Lada dia bau sedap. Okey, sambal lada dia. Okey, Mok Teh ringkaskan. Okey, 3 biji cili padi, 2 biji lada besar, 1 ulas bawang putih, sedikit belacan dan cuka dan air campur sedikit. Okey, Mok Teh ringkaskan. Okey, inilah bahan-bahan dia yang Mok Teh dah masukkan dalam lesung tu, sedia untuk ditumbuk. Mok Teh tumbuk je. Kalau nak blend pun boleh juga, sebab Mok Teh buat sikit. Jadi tak sesuai nak blend, tumbuk ajalah. Sikit je kan. Lagipun tumbuk dengan blend ni Mok Teh rasa sedap tumbuk. Okey, jadi Mok Teh tumbuk je lah. Okey, ni bahan-bahan dia. Okey, tumbuk sampai halus. Duduk kat dapur ni pagi numbuk ni, kadang-kadang jiran sebelah pun bunyi jiran sebelah pun bau apa yang kita buat ni. Betul tak? Okey, apabila dah hancur, dah lumat tu, kita alihkan, masukkan dalam mangkuk. Masukkan dalam mangkuk. Tak banyak pun, sambalnya sikit je. Okey, buat rasa pedas macam gitu je. Okey. Inilah dia sambal lada untuk laksam. Okey, lepas tu masukkan sedikit cuka. Ni Mok Teh guna cuka nipah tau. Cuka nipah ni dia memang terlalu masam, jadi Mok Teh guna sikit je. Lepas tu Mok Teh campur dengan air panas. Okey. Tapi apa-apa cuka pun boleh, tak sepertinya cuka nipah kan. Tapi cuka nipah tu bagus. Khasiat dia memang bagus. Okey, ni bahan-bahan untuk ulam pula. Okey, ulam Mok Teh guna. Okey, tauge, daun kesum dan kubis. 3 bahan je. Tapi kalau nak campur bunga kantan pun sedap juga tau. Tapi Mok Teh tak ada bunga kantan, jadi Mok Teh guna 3 bahan ni je, macam daun kesum, tauge dan kubis. Okey, Mok Teh gunting je. Gunting pun boleh, nak potong dengan pisau pun boleh. Okey, gunting pun boleh. Terpulang lah. Mok Teh rasa Mok Teh nak gunting pula hari ni. Biasa Mok Teh kalau potong ni Mok Teh guna pisau. Okey, gunting pun boleh lah. Okey, basuh dulu macam ulam-ulam tadi tu. Okey, sebelum gunting. Okey. Ini Mok Teh gunting sikit dulu, sebab Mok Teh nak buat sampel untuk laksam ni. Okey. Nanti nak makan tu kita gunting je semua tu nanti. Okey. Lepas tu kita Mok Teh gunting kubis. Kubis pula. Okey. 3 bahan ni pun dah boleh dah. Daun kesum, kubis dan toge. Toge tu pun dah okey dah. Dah sedap dah ada ulam-ulam ni. Okey, toge Mok Teh Mok Teh patahkan akar dia tu. Tu. Ada setengah orang dia tak patahkan akar tu kan. Terpulang lah. Selera kita nak makan kan. Ni Mok Teh buang akar dia tu. Jadi nampak bersih sikit lah. Kan. Okey, buang akar dia tu.
Okey, lepas tu kita gaulkan sekali biar dia tercampur bahan-bahan tadi, ulam-ulam nan tadi. Okey, lepas tu kita taburlah atas laksam kita yang dah kita potong tadi tu, nampak? Ni laksam satu mangkuk ni. Okey, yang dah Mok Teh potong tadi tu. Okey, masukkan bahan ulam-ulaman yang kita dah potong tadi. Okey, macam toge, daun kesum, kobis tadi. Okey, lepas tu campurkan sedikit sambal lada. Sambal lada yang kita tumbuk tadi tu. Berpeluh kat dapur menumbuk, betul tak? Okey, campurkan. Lepas tu campurkan dengan kuah laksam kita. Bau dia, aroma dia sedap. Campurkan kuah tu biar tenggelam sikit lah. Kuah kalau banyak lagi sedap. Nampak kuah. Kuah kalau ikan banyak lagi sedap rasa ikan dia tu kan. Okey. Campurkan 3 senduk kuah dalam satu mangkuk laksam. Okey. Ini ready lah, sedia untuk dimakan. Memang sedap. Okey, taburkan sedikit. Kalau nak lebihkan ulam tu, terpulanglah. Lagi bagus sebenarnya ulam-ulaman makan ni. Lebihkan ulam-ulaman dalam kita makan tu lagi sedap, lagi bagus. Jeng jeng jeng. Okey, inilah dia laksam by Mok Teh. Okey, ready untuk dimakan. Dah boleh jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah siap laksam by Mok Teh. Mok Teh fokuskan dekat-dekat sikit. Biar nampak. Inilah laksamnya. Berpeluh-peluh duduk kat dapur ni. Nak siapkan laksam ni untuk you all semua. Okey. Okey, dah selesai buat laksam. Dah selesai buat laksam cara Mok Teh. Okey, itu cara Mok Teh lah. Okey. Kalau cara orang lain Mok Teh tak tahulah. Okey, kalau nak ikut cara Mok Teh sediakan laksam tu, silakan. Okey. Moga resipi yang Mok Teh dah share ni memberi ilham dan bermanfaat untuk anda semua ikut. Okey. Jangan lupa, okey, selepas tonton jangan lupa like, komen kat bawah tu. Komen yang baik-baik. Okey. Lepas tu tekan butang loceng tu supaya resipi Mok Teh selalu datang. Nanti anda tidak ketinggalan resipi-resipi Mok Teh yang akan datang. Itu tujuan dia tu. Okey. Okey, sampai jumpa lagi di siaran Mok Teh dan resipi-resipi Mok Teh yang akan datang. Okey, selamat mencuba dan selamat menonton. Tonton sampai habis tau. Okey, bye. Salam sayang daripada Mok Teh untuk semua. Okey, Assalamualaikum.